Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Okey. So berjumpa lagi pada hari ini pada sesi sembang santai Asia berkenaan dengan ilmu emas. So kepada yang belum mengenali saya Nur Asiah binti Ismail, merupakan priority dealer Blik Gold yang aktiflah berkongsi berkenaan dengan ilmu emas di platform FB. Okey. So saya bukanlah pakar tapi saya belajar daripada pakar. Okey, so ini pakar mentor saya lah, mentor saya dalam ilmu emas, Encik Muhammad Zulkifli ini buku beliau, dan beliau adalah guide berkongsi mengenai ilmu emas ni lah di platform FB juga, dan beliau ada blog yang sangat famous lah. Okey, iaitu muhamadzulkifli.com. Saya mengenali beliau pun daripada blog tersebut. Okey, so tuan-puan bolehlah membaca perkongsian ilmu emas dan juga perkongsian kewangan dalam penulisan-penulisan beliau dalam blog tersebut, dan juga daripada buku ni lah. Okey, daripada buku ni. Okey, so hari ini saya nak berkongsi, semalam saya dah berkongsi berkenaan dengan ilmu emas, iaitu macam mana nak untung emas dengan dengan strategi satu lah, strategi satu. Semalam strategi satu macam mana nak untung dengan emas. Semalam adalah strategi beli dan simpan. So maknanya kita simpan emas untuk long term lah, untuk long term. So hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan strategi 2 dengan 3 lah. Strategi 2 dengan 3. Apa strategi 2, apa strategi 3. Okey, strategi 2 adalah beli jual. Lepas tu beli lagi, jual lagi. Dalam masa terdekat lah dia jual. Okey, beli, lepas tu jual, lepas tu beli lagi dan jual lagi. Maknanya dia nak dapatkan keuntungan daripada setiap belian emas beliau tersebut lah. So ini kita panggil sebagai pelabur emas lah, pelabur emas. Dan pelabur emas ni dia kena beli dalam jumlah yang banyak lah. Kalau setakat macam saya lah contoh kan, rakyat dia tak akan dapat keuntungan lah, tak akan dapat memaksimaskan keuntungan, sebab maknanya kita dapat untung pun sikit sangat. So memang tak berbaloi. Ada lagi kita yang saya pernah sebut pasal spread. Spread iaitu beza antara harga beli dan harga jual. Maknanya berapa harga kita jual tolak dengan harga kita beli, untung ke tidak. Okay. So kalau besar, maknanya contoh kata biasanya yang disarankan kalau nak buat strategi ni adalah kena beli minima 250 gram lah. 250 gram. Maknanya kau naik RM1 pun dia dah boleh untung boleh untung lah. Minima dia macam tu. Kau naik RM1 lah. So kena ada ilmu lah. Apa-apa pun kena ada ilmu. Macam beli dengan simpan semalam pun kena ada ilmu. Sebabnya kita bila ada ilmu emas ni, kita tahu bila kita nak beli, macam contoh matlamat kita untuk apa, bila kita nak jual nanti kan. So strategi yang kedua ni lagilah sangat perlukan ilmu biasa dan juga ilmu tambahan. Ilmu tambahan ni ilmu apa? Ilmu membaca graf, membaca graf dan juga macam teknikal lah, teknikal. Okey, ini ni graf kan. Ini graf kenaikan harga emas lah. Ini long term lah, maknanya dalam 20 tahun. Yang nak buat strategi 2 ni, strategi beli jual, dia kena tengok lagi detail lah teknik, dari segi teknikalnya graf ni, bila masa dia nak naik, bila masa dia nak turun. Sebab strategi ni memerlukan kita tahu bila harga yang rendah, bila harga yang tinggi. Maknanya kita beli bila harga rendah dan kita jual bila harga tinggi. So sangatlah teknikalnya lah sebenarnya. Sebab tiada siapa tahu pun harga rendah ni bila. Adakah harga yang kita rasa rendah tu adalah betul-betul rendah, ataupun harga yang kita rasa tinggi yang kita nak jual tu adakah betul-betul tinggi. Dia banyak faktor-faktor lah yang menyumbang kepada kenaikan dan ni. Dia bukan semata-mata graf sahaja. Mata graf teknikal sahaja. Dia ada banyak faktor lain, faktor ekonomi kan. Kalau kata ada perang ekonomi antara kuasa besar dunia, macam contoh kata perang ekonomi antara US dengan China, boleh pun
menyebabkan kenaikan harga emas lah. Kalau macam tu maknanya orang takut pasal pada ekonomi, jadi orang lebih securekan duit dia dalam bentuk emas. Boleh ada kenaikan harga emas. So bukan semata-mata tengok pada macam contoh kata adalah teknik-teknik dia Fibonacci lah apa benda yang kita boleh belajar dalam graf. Bukan semata-mata graf tu saja. Sebab tiba-tiba dia boleh je bila harga dah rendah, tapi bila ada benda-benda lain yang menyumbang kepada penurunan harga pun dia boleh juga. Okay. So memang sangat tricky lah benda ni. So kalau nak buat benda ni dan ada bajet besar, kita pergi belajar dululah, belajar teknikal ni. Kelas-kelas yang bersesuaian lah dengan teknikal ni. Dia sebenarnya mungkin ada kesamaan lah dengan kelas saham tu, sebab sama belajar dengan graf, tapi mungkin ada lagi lebih lah extra. Okay. So ada ramai lah, boleh tengok lah dengan guru-guru siapa yang berkongsi berkenaan dengan ilmu untuk teknikal emas ni. Okay. So yang paling penting adalah kena beli dalam jumlah yang besar. Kalau beli kecil macam contoh 5 gram, 10 gram tu memang tak sesuai lah nak ambil strategi dua ni. Beli jual ni. Dan Cik Zul ada sarankan lah dalam buku ni, ada sarankan yang cakap paling-paling cycle yang paling pendek pun untuk jual beli emas ni yang beliau tengok lah 3 bulan. Kalau pendek daripada tu pun mungkin tak ni lagi lah. Maknanya duit yang kita nak beli tu, contoh kata nak park 250,000 contoh kata, 250,000 untuk beli 1 kilo kan. So nak park kat situ 3 bulan, at least duit tu tak boleh pakai lah. So kalau kata duit tu saya nak pakai dalam masa sebulan, tapi saya nak beli emas, nak jual nanti, takut tak sempat naik juga. Sebab biasanya cycle dia 3 bulan. Okay. So ini bukan strategi yang bagi orang biasa-biasa lah, orang yang luar biasa sedikit lah, orang yang banyak. So kita tengok strategi strategi 3. Macam mana nak untung dengan emas? Yang ini boleh, ramai orang boleh menyertai inilah strategi ni. Strategi yang pertama disebut dengan beli dan simpan tu lagi ramai orang lah. Yang ini strategi yang lagi untung lah, maknanya untung lagi banyak lah sebenarnya. Berniaga emas. Berniaga emas. So maknanya kita nak kan orang pada pasal emas. Tak kisahlah dalam bentuk apa emas ni. Tapi kalau saya, sebab saya dah jiwa saya dah kena dengan berniaga emas dengan public gold. Sebab berniaga emas dengan public gold ni dia bukan berniaga emas pun, kita hanya nak bercerita pada orang, nak beri kefahaman, sedikit beri ilmu kepada orang berkenaan dengan kenapa kena simpan saja. So berniaga emas, berniaga emas ni sebab untungnya berniaga emas ni, sebab kalau contoh harga rendah orang beli lagi banyak, so komisen kita tinggi. Tapi kalau harga emas tinggi dalam masa yang sama, tapi dalam kebanyakan kes bila harga emas tinggi pun orang pun risau, ke nak naik lagi. Sebab saya pernah jumpa orang yang beli baru mula simpan emas masa harga RM300 hari tu. Sebab dia kata, agaknya naik lagi ni. So dia beli masa tu. Banyak. So maknanya pada kedua-dua keadaan, harga rendah dengan harga tinggi, ramai orang akan beli emas. Tapi kalau contoh kata yang masa harga emas tinggi, so kita sebagai peniaga emas ni mesti ada emas kan. So kalau kita nak jual masa tu sangat untung lah. So dua-dua keadaan kita boleh untung kalau yang berniaga emas ni. Harga rendah orang ramai membeli, harga tinggi pun kita boleh pula menjual dan kita boleh dapat untung. Kita dengan harga tinggi lah masa tu. Macam contoh nak kata cool. Okey. So itu strategi 3. Berniaga emas. Okey. So kenapa saya, macam contoh saya ni, kenapa saya pilih public gold untuk berniaga emas? Saya nak berniaga emas ni. Okey, kenapa? Kenapa saya pilih public gold? Sebab kelebihan di public gold ni, okey. So dia dapat contoh saya dapat rebate atas belian sendiri. Maknanya kalau saya beli untuk saya sendiri saja, saya tak pun jadi peniaga. Maknanya saya tak adalah nak cerita kat orang pun. Saya beli saya sendiri saja. Saya beli saya sendiri. Rebate lah, dapat kira macam commission lah, tolakkan daripada saya punya belian sendiri. So tak perlu pun nak berniaga sebenarnya. Cumanya saya dapatlah untung dari segi yang untuk belian saya sendiri. Dapat juga. Dia tak ada minima nak kena jual. Contoh ada bisnes yang dia ada minima. Contoh kena jual at least kata contoh 30,000 satu tahun baru boleh kekalkan nilai dealership tu. Tak ada.
Tak ada. Saya dulu masa tahun 2014, saya hanya membeli untuk saya punya sendiri saja. Dan lepas tu saya tak ada nak jual pun. Tapi bila saya beli, saya dapat potongan harga lah daripada pilihan saya tersebut. So itu untungnya jadi dealer public gold. Beli sendiri saja pun dah dapat. Saya ada 2 orang dealer yang memang untuk beli sendiri saja. Sebab dengan public gold ni kita hanya beli emas dan nilai tertentu dan dapat status dealer. Dia tak ada pun macam contoh kata yang ketiga tu kan. Dia bayar ketiga tu tiada. Dia tak ada pun contoh kata beli 5,000, 2,500 untuk yuran 2,500 je dapat emas. Tak. So kalau kata contoh yang sekarang ni masih ada lagi promosi boleh jadi dealer dengan belian emas akaun sebanyak RM5,000. So 5,000 tu dikonvertkan kepada emas sepenuhnya ke dalam akaun emas kita. Okey. So itu untungnya. Tak ada pun yuran kad lian contoh kau tolak 500 ke berapa, tak ada. Cumanya sekarang wealth card kad kekayaan kan, wealth card ni kita kena belilah, wajib bila jadi dealer kena wajib beli benda tu harga RM200. Bukan kosong pun, dia ada 0.5%. 0.5 gram. Kad tu sendiri pun kalau tanpa jadi namanya wealth card pun, kalau beli yang kita beli kad gold biasa dekat public gold, itu pun dah harga 180. Tapi ini dia chargekan 200 sebab setiap kad tu akan diukir nama kita dengan nombor PG code, maknanya nombor membership kita. Itu harga 200. So tak ada rugi pun. Still ada emas dalam tu. RM200 untuk dapatkan keahlian sebagai dealer. So tak beli benda tu tak aktif lah kita punya keahlian sebagai dealer tu. Okay. So yang kedua tadi saya tinggalkan, saya skip, saya dah pergi kepada tiada yuran tu. So dia bayar royalty seumur hidup untuk kita perkenalkan siapa-siapa. Maknanya bila kan contoh ada orang, bila tuan puan cerita pada orang dan orang tu macam register bawah puan daftar nak untuk simpan emas ataupun beli emas dengan public gold, anda tuan puan seumur hidup pelanggan tersebut jadi customer tuan puan. Kecuali lah ada syarat-syarat tertentu yang membolehkan customer tersebut nak untuk tukar kepada introducer lain atau dealer lain lah untuk jadikan macam dia punya parents lah. Okay. So ada sangat ketat lah dia punya untuk tukar boleh. Tapi kalau secara asasnya pelanggan tersebut dah jadi pelanggan tuan puan seumur hidup. Best ke tak best kan? Ada bisnes lain yang hanya 7 tahun pertama sahaja, lepas pada tu tak dapat dah. Tapi yang ini seumur hidup. Seumur hidup dapat selagi orang tu membeli. Okey. Lepas tu saya tak perasan. Okey, menjalankan bisnes secara online. Secara online 24 jam. Sebab semua pembelian dan juga transaksi public gold untuk pembelian penjualan semua melalui online. Kalau nak jual maknanya boleh jual online, lepas tu nanti pergi hantar emas lah dekat public gold. Macam tu. Semuanya boleh online. Bila tengok harga rendah, kita boleh lock terus. Dan kita boleh beli emas tersebut. Semua online. Tak ada nak kena pergi branch untuk nak lock harga, nak kena tunggu office hour, Ahad tak boleh jual. Tak. Semua boleh buat 24 hours. Contoh kita terbangun pukul 3 pagi baru tengok emas harga, rendah lah. Customer kita nak beli. So tak ada nak kena tunggu kita, call kita pukul 3 pagi. Saya nak beli emas ni puan, boleh tak lockkan untuk saya? Tak ada. So bila kita dah ada customer dan kita ajar customer kita untuk lock sendiri, dia dah boleh lock bila-bila masa yang dia nak beli. So 24 jam boleh kita boleh dapat income lah daripada customer yang kita dah pandaikan tersebut. Okay. So yang ke-5, tak perlu menjual. Kita hanya memandaikan customer saja. Macam contoh saya ni, saya tengah bagi ilmu emas. So kalau ada yang nanti tertarik hati, macam contoh kata dah macam okey, dah nampak kenapa kepentingan emas. Okey. So mungkin Allah akan dorongkan dia menghubungi saya untuk menyimpan emas. So kita pemandaikan orang lah, kita nak pandaikan orang. Okey. So maknanya dari segi tu kita tak perlu menjual pun, kita cerita je kebaikan emas dan orang pun macam okey tahu. Sebelum ni kebanyakan orang kita macam contoh saya, bagi saya lah macam orang Melayu, dia lebih kepada
macam saya lah, saya sebelum ni lah, pengalaman saya dia lebih kepada kita nampak barang emas ni hanya barang perhiasan lah, iaitu emas 916. Macam contoh saya sebelum ni lah, yang belum kenal, masa belum kenal emas, gold bar dan dinar ni. Okey, so saya nampak benda tu. So saya tak nampak benarnya emas ni lebih daripada tu. Kita boleh simpan dan dia lagi bernilai lah kalau emas 999 ni. Dia lagi bernilai. So kalau Tuan Azizi Ali, Tuan Azizi Ali pakar kewangan lah, dan jugalah pakar emas, dia ada buku iaitu Masa untuk Emas. Dia menyebut 916 ni hanya untuk pakai saja. Kalau yang untuk pelaburan, emas 999. 999. Sebab dia keturunan 999, tak ada campuran sedikit pun logam lain. 916 ni dia dah tambah logam lain, ada tembaga, ada perak lah apa, so untuk menjadikan dia lebih kuat. Okey, so sebab itulah tuan puan pakai yang barang perhiasan tersebut, macam contoh rantai ke, gelang ke, cincin ke, itu semua dah dicampurkan dengan logam lain untuk menguatkan dia. Sebab emas 99 ni dia lembut. Dia lembut. Kalau kita gigit pun dia dah boleh berbekas. Dia sangat lembut. Okey. So bisnes dia diwarisi. Dia boleh diwarisi. Maknanya bila kita habis, contoh kata kita meninggal, pelanggan tu masih membeli sebab kita dah ajar. Kita dah ajar, dia dah beli sendiri. Jadi bisnes tu still berjalan dan boleh diwarisi kepada waris kita lah. Memang ada nomini, macam borang menomini tu, maknanya pewarisan kita punya bisnes tu. Bila dah jadi dealer public gold ni. Itu yang beauty-nya lah public gold ni. Okey. So lebihan lain sebagai entiti perniagaan tu lah banyak lagi lah. Macam contoh kata public gold ni ada 17 cawangan di seluruh Malaysia. So sangat senang lah. Dengan keadaan semasa PKP, ada gangguan tadi pula, tak ada lain. Dengan keadaan semasa PKP ni, tak boleh ramai-ramai orang kan. Sebab ada barang, kedai emas yang dah pernah kena saman kan, sebab ramai orang sangat nak membeli emas. Jadi public gold kira macam strictkan sikit lah orang yang nak pergi ke branch, maknanya kena buat appointment. Tapi dalam masa sama, public gold ambil peluang untuk nak memperkenalkan gold in transit. Maknanya bila siapa sahaja yang beli emas, boleh sahaja post. Boleh sahaja post ke seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Sabah dan Sarawak pun boleh. Semenanjung, Sabah dan Sarawak. So boleh sahaja post. Macam contoh kata di Semenanjung ni, untuk berat bawah daripada 20 gram hanya RM10 sahaja. Dan pos itu adalah berinsurans. So saya dah buat banyak kali lah. Alhamdulillah sampai dengan selamatnya kepada tangan saya. Okay. So customer saya pun ada dah membeli dan selamatlah terima semua. Okay. So trusted lah. Kira kurier yang dipilih tersebut lah. Okay. So alhamdulillah selamat semuanya yang saya terima. So kira macam menyenang kepada semua orang, menyenangkan kepada dealer pun yang nak menjual, kita pun senang nak convince orang supaya boleh nak membeli dan happy lah dengan pembelian dia tersebut. Tak perlulah nak tunggu, sebab kalau sekarang queue nak pergi ke branch, maknanya sekarang ni kurang sikit lah. Kalau sebelum ni lebih daripada sebulan untuk nak dapatkan queue nak pergi ke branch untuk dapatkan barang tersebut yang kita dah beli. Sebab COVID lah, kita tak naklah ramai-ramai orang di branch. Nanti kena saman pula kan. Macam perkumpulan pula kan. Kira macam buat ada perhimpunan pula dekat branch kan. So kita tak nak macam tu. So dengan ada PKP ni lagi menyenangkan lah. Menyenangkan dengan gold in transit tu. Post saja. So post dan selamat lah. Dah banyak lah kira macam penambahbaikan yang public gold ambil yang untuk buatkan meninggikan taraf keselamatan penghantaran tersebut lah. So daripada hari ke hari public gold dah ambil lesson learn, memang sangat secure lah sekarang ni. Dari segi pembungkusannya pun siapa-siapa yang handle pun tak tahulah sebenarnya dalam tu ada emas lah yang bernilai. Tapi apa-apa berlaku pun memang benda tu diinsurancekan dan boleh claim lah bila ada sebarang kehilangan ataupun apa-apa berlaku pada emas yang kita beli. InsyaAllah. So semenjak daripada 2008 public gold menjual emas ni sehingga sekarang lah dah 13 tahun, tak ada lagi customer yang beli emas dengan public gold yang tak dapat emas. So alhamdulillah lah. So maknanya trusted company yang menjual emas. Okay.
So apa yang penting? Okey, apa yang penting? Apa-apa pun strategi yang kita nak guna. Macam contoh semalam saya cakap cerita pasal strategi 1, beli dan simpan. Strategi 2 tadi beli jual jadi pelabur emas, dan strategi 3 tadi jadi dealer emas. So semuanya kena ada ilmu. Kena ada ilmu. So kalau yang tak nak jadi dealer pun kena baca buku Misi Bebas Hutang dengan Wang ke Wang Emas ni untuk nak tambah baiklah pengurusan kewangan. Sebab tujuan kita beli emas ni apa-apa pun kita nak tambah baik pengurusan kewangan kita kan. So kita nak financial freedom. Bila contoh kata yang paling-paling ultimate pun kita nak persaraan kita selesa lah. Okey. So terima kasih kepada Haji Masita yang menonton. So kita nak kita punya persaraan nanti selesa. Itu ultimate dah biasanya kan. So kalau contoh kata untuk menikah anak-anak mungkin tak apalah. Anak-anak nanti anak-anak ambil sendiri. Kalau yang kita memang tak ada bajet nak untuk yang tu. Biasanya macam tu. Ataupun kita orang Islam ni kita nak ada bajet untuk nak pergi ke Mekah. Kan. So boleh gunakan emas lah untuk dah sampaikan kita punya matlamat tersebut. So ada cara dia dan boleh inilah. So kalau yang nak lagi detail boleh saja hubungi saya. Nombor telefon ada di bawah tu. Boleh saja hubungi saya, boleh WhatsApp saja saya ataupun boleh call. InsyaAllah saya bolehlah assist akad yang saya dah assist lah. So sehingga kini saya dah membantu lebih daripada 80 orang penyimpan emas menyimpan emas lah. Okey, so insya-Allah dah ramai yang dapat benefit lah daripada ilmu yang saya kongsikan untuk menambah baik pengurusan kewangan mereka lah. So insya-Allah dengan itu kalau ada manfaatnya boleh kongsikan video ini untuk lebih manfaat kepada orang lain lagi. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.